Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita dapat sama-sama berkumpul pada petang ini. Kita bertemu kembali dalam live petang-petang kita. Bagi membincangkan perkara berkaitan dengan ilmu fardu ain. Yang mana ilmu ini wajib dipelajari oleh setiap mukallaf. Alhamdulillah, tuan-tuan, cik puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dapat sama-sama hari ini kita sambung lagi pengajian kita, kan? Terima kasih yang baru masuk. Yang baru masuk boleh bantu follow, share dan tap like. Yang baru masuk boleh bantu follow dulu, share, tap like. InsyaAllah tuan-tuan cik puan, petang ni seperti biasalah. Seperti biasa saya akan berkongsi sedikit, cerita sikit lah, kan? Kita tak banyak ngajar sangat, tapi kita cerita sikit lah. Cerita perkara berkaitan dengan apa? Cerita tentang bagaimanakah pegangan yang kita pegang sekarang ni. Itu yang utama dia, kan? Terima kasih yang baru masuk. Yang baru masuk jangan lupa follow, share, tap like. Tap like jangan lupa. Sambil-sambil dengar, sambil-sambil tap like. Baik. Dan insya-Allah saya akan membukakan sedikit kitab Matan Faridah, Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, pada bicara ilmu tauhid. Yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Fatani. Syekh Ahmad Al-Fatani. Jadi insya-Allah tuan-tuan cik puan, pada petang ni lah kita tak nak cerita panjang-panjang, kan? Kita tak nak cerita yang tinggi-tinggi. Kita nak cerita benda asas, kan? Perkara yang ramai orang terlepas pandang. Ramai orang dia belajar tinggi-tinggi, tapi yang asas tak macam mana tak kuat. Sebab itulah bila mana kita belajar tuan-tuan cik puan, terutama dalam belajar dalam perkara ilmu, belajar dalam perkara ilmu. Sekejap sejuk sangat tuan-tuan cik puan. Okey, bila mana kita belajar dalam perkara berkaitan dengan ilmu, yang utama kena tahu perkara asas. Kena kuatkan yang asas dulu. Jangan belajar terlalu tinggi. Itu namanya apa? Itu namanya salah belajar. Bukan salah belajar, tak ikut prosedur ilmu, kan? Zaman sekarang ni ramai orang nak belajar tinggi-tinggi. Saya bukakan satu kitab tuan-tuan cik puan. Yang kitab ini berkaitan dengan prosedur ilmu. Saya bukakan kitab Pelita Penuntut, terjemah Risalah Ta'limul Muta'alim, Tariqut Ta'allum. Siapa yang ada kitab ni tuan-tuan cik puan boleh buka. Jangan lupa tap like, kan? Yang baru masuk boleh bantu tap like. Saya bukakan kitab ni. Okey. Iaitu yang dikarang oleh Syekh Zarnuji. Yang dikarang oleh Al-Alamah Syekh Zarnuji. Ini kitab pasal apa tuan-tuan cik puan?
kitab ini dia ceritakan bagaimana orang yang belajar ilmu, kan, nak belajar ilmu kena ada prosedur. Dia tak boleh main belajar. Belajar ilmu pun kena pilih. Dia tak boleh sembarangan asal dengar ilmu belajar, bukan. Itu bukan prosedur dia. Dia prosedur dia macam mana? Dengar betul-betul. Siapa yang ada kitab ni boleh buka. Okey. Terima kasih yang baru masuk. Yang baru masuk boleh bantu follow, share dan tap like. Tap like jangan lupa. Okey. Saya bacakan. Siapa yang ada kitab ni boleh buka pada muka surat yang ke-10. Muka surat yang ke-10. Itu mana? Iaitu ulama Syekh Zarnuji. Dia berkata apa? Berkata muallif rahimahullahu taala. Kata perhamba. Siapa tengok? Kalau tuan-tuan cik puan boleh buka muka surat 10 yang ada kitab lah. Boleh buka muka surat 10. 1 2 3 4 5 6 7. 7 baris daripada bawah. Siapa yang ada kitab boleh buka. Dengar betul-betul. Kata perhamba, iaitu apa? Kata pengarang kitab ni Syekh Zarnuji. Maka yang demikian itu sangat-sangatlah umum dan rata. Rata-rata ni apa? Kebanyakan lah. Kebanyakannya. Okey. Pada zaman kita sekarang, kebanyakan orang pada zaman kita sekarang ni, kan? Maka yang demikian itu sangat-sangatlah umum dan rata pada zaman kita sekarang. Dan bahawasanya pula kebanyakan orang-orang yang menuntuti ilmu zaman sekarang. Ini zaman bila ni? Yang dikatakan zaman sekarang ni adalah zaman ulama Syekh Zarnuji ni. Pada zaman dia, bukan zaman sekarang. Pada zaman dia karang kitab ni, dia dah nampak dah berlaku. Berlaku apa? Kebanyakan orang-orang yang menuntuti ilmu zaman sekarang, zaman dia tu lah. Terima kasih. Yang baru masuk jangan lupa bantu tap like. Kita ajak lagi kawan-kawan masuk. Ni ilmu ni penting tuan-tuan cik puan. Rugi kalau tak dapat. Lagi rugi kalau dapat seorang. Dia cantiknya ajak kawan-kawan. Kan? Orang-orang yang menuntuti ilmu zaman sekarang semata-mata loba. Nampak ni. Loba ni apa loba? Tamak. Kan? Zaman Syekh Zarnuji ni, pada ketika dia mengarang kitab ni, zaman dia tu banyak orang ni loba dalam menuntut ilmu. Tamak nak belajar ilmu banyak-banyak. Macam kita sekarang kan. Kan kita kan nak belajar ilmu. Kalau boleh macam semua ilmu nak belajar. Semua ilmu nak belajar. Okey. Ustaz nak tanya, kalau meninggal dalam satu masa dua orang, malaikat mungkar nakir soal siapa dulu? Ini masuk pada perkara tauhid ni. Iaitu apa? Soal sama-sama. Macam mana Ustaz soal sama-sama? Kan? Ni saya bagi secara ringkasnya lah. Secara ringkas. Iaitu apa? Malaikat tidak terikat dengan masa. Itu dia. Malaikat tidak terkait dengan masa. Kita terikat dengan masa. Kita terikat dengan masa. Kan? Dan soalan ni juga pernah ditanyakan pada guru saya lah. Dia lebih kurang sama macam ni. Ustaz, kalau contohlah dekat Johor ni ada seorang aksiden dan dekat Amerika pun sama juga, ada orang aksiden. Mati serentak. Malaikat Israel nak cabut mana satu Ustaz? Macam mana boleh dia nak sama-sama? Adakah malaikat Israel ni banyak? Macam tu. Soalan lebih kurang sama. Iaitu apa dia? Malaikat tidak terikat dengan masa. Kan? Jadi macam mana tarik nyawa? Wallahu a'lam. Kan? Boleh jadi dalam satu saat tu boleh berada pada masa yang saat,
boleh berlaku perkara yang sama di tempat yang berbeza. Begitulah cerita dia. Okey. Kalau kahwin dua, mana yang dahulukan dulu Ustaz? Dahulukan apa tu? Dia kena jelas juga. Soalan kena detail. Mana yang dahulukan dulu, dahulukan apa? Okey. Tak apa, insya-Allah. Nak tanya boleh tanya. Boleh, tak ada masalah. InsyaAllah. Mana yang saya boleh bantu jawab, saya bantu jawab. Kalau saya tak tahu, saya cakap saya tak tahu, tuan-tuan cik puan. Okay, jangan lupa tap like. Tap like. Okay. Masuk pula baca kitab. Maka, mana tadi? Kebanyakan orang-orang yang menuntuti ilmu zaman sekarang, iaitu apa? Zaman dulu lah. Semata-mata loba, tamak atas tingginya. Semata-mata loba atas meninggikan mengaji. Ni nampak ni. Atas meninggikan mengaji. Bukan ngaji ni bukan ngaji Quran, bukan. Ni ngaji ni maksudnya apa? Belajar ilmu. Mengaji di sini maksudnya belajar ilmu. Dan banyak khatam kitab-kitab. Banyak khatam kitab. Waktu zaman ni dulu, waktu zaman pengarang kitab ni, zaman tu dah banyak dah orang mengaji nak banyak. Kitab tu, kalau khatam kitab tu 10,000 kitab khatam. Ni dia. Kan? Dan banyak khatam kitab-kitab, tetapi tiada loba pada amalannya. Nampak tak? Berlaku tak zaman sekarang? Sudah berlaku. Sama tak? Sama lah. Kan? Itu dia. Dan pada menghalusi faham masalahnya. Itu belajar sekadarnya. Belajar tak betul-betul faham. Itulah pada menghalusi faham masalah-masalah. Kan? Sebab tu bila mana kita kalau belajar ilmu, kena belajar bukan detail apa. Kena belajar sampai kuat ilmu tu. Orang kata apa, memang ilmu tu orang kata apa? Pahat lah dalam hati. Dia macam putus. Dia kata apa? Dia memang kalau ilmu tu memang dia betul-betul menguasai. Tu ayat dia. Menguasai ilmu tersebut. Itu baru nama belajar. Kan? Kalau macam belajar, kalau kita lah sekarang belajar. Belajar sebab apa? Kadang belajar sebab exam. Kan? Kadang belajar sebab tu lah. Nak markah baik ustaz. Gitu lah. Kan? Sekarang ni. Kita belajar. Berlaku tak? Sudah berlaku tuan-tuan cik puan. Kan? Ini pada zaman Syekh Zarruji. Bagaimanakah kalau zaman sekarang ni? Zaman sekarang ni lagi macam-macam. Belajar ilmu. Kenapa belajar ilmu? Saya nak debat ustaz. Kenapa belajar ilmu? Saya nak lawan dia ustaz. Gitu. Lain dah niat belajar ilmu dia. Okey, ada soalan ke? Ustaz, apa hukum berimamkan orang suka main nombor ekor? Dahsyat soalan dia ni. Apa hukum berimamkan orang suka main nombor ekor? Tanya, macam mana tahu dia main nombor ekor? Memang nampak Tok Imam tu main nombor ekor kan? Itu dia. Kalau memang tahu dia main nombor ekor, tak yalah. Mufarakah je lah. Kan? Mufarakah saja. Okay? Itu dia. Dia solat ni sah ke tak sah, tengok pada iman. Kan? Tengok juga. Kalau imam tu memang betul-betul beriman, dia solat, sah. Okey. Ustaz, kitab Tajul Muluk tu okey ke? Ini kitab power ni. Tu kena bincang tepi tak? Ustaz Amirul kena bincang tepi. Tak boleh cerita dekat dalam live. Nanti orang pening. Sebab dia tikam nombor kat kubur. Dahsyat ni. Okey. Itu kena masuk pada bab hukum tu. Masuk pada bab hukum. Okey. Tak apalah. Okey.
Assalamualaikum Ustaz. Boleh boleh tak hadiah Al-Fatihah untuk ibu bapa sebagai amalan setiap hari? Boleh. Time uzur boleh baca tak? Boleh. Boleh. Okey. Kalau time uzur dia pegang Al-Quran tak boleh, tapi kalau kita mengaji perkara yang kita dah hafal. Kan? Ada ulama bahas pada perkara Allahumma saya tak ingat kitab dia apa. Tapi guru saya ada ajar. Tapi kalau dia mengaji kerana nak menguatkan hafalan dia, boleh. Harus. Okay, kalau Al-Fatihah kan kita yang mana hafal. Boleh baca. Solat orang yang berjudi tu sah kan? Sah. Tetap sah. Selagi mana dia beriman, tetap sah. Okay? Okay. So, faham Ustaz, boleh ke sembelih jin bila pesakit kerasukan? Allah. Ini minta maaf, saya tak tahu. Ni pasal, kalau pasal-pasal perubatan ni, minta maaf lah, saya tak tahu sangat. Tak tahu apa, memang tak tahulah. Kadang pernah tengok je. Tapi untuk nak tahu tu, wallahu a'lam. Tu kena tanya guru yang, itulah, buat perubatan Islam. Kalau saya cakap tak tahu je lah. Okay. Kita baca ayat kursi pun macam takluk je. Kita ni tak ada apa tuan-tuan cik puan. Saya tukang baca kitab je. Okey, jadi faham Yang tadi saya terangkan faham ke tak? Bila belajar ilmu, kan? Belajar ilmu kena belajar betul-betul. Belajar ilmu kena betulkan niat. Kan? Kita belajar ilmu kerana apa? Nak lepas fardu ain. Kenapa belajar ilmu tauhid? Sebab nak lepas fardu ain, Ustaz. Kenapa belajar ilmu fiqh ni? Nak lepas fardu ain, Ustaz. Kenapa belajar pada perkara membersihkan hati ni? Nak lepas fardu ain, Ustaz. Itu dia baru betul niat belajar. Ni niat belajar, kenapa belajar? Kawan hebat, Ustaz. Saya pun nak belajar jugalah. Jangan macam tu. Okey. Seterusnya. Ada soalan? Soalan lagi. Zaman sekarang orang belajar dengan video sekerat-sekerat, nampak? Ini pun masalah juga ni. Banyak masalah Duduklah dalam live ni, duduk. Ajak orang tu duduk dalam live. Ajak anak solat dengan tamakninah, tapi anak solat mesti tak ikut apa yang kita ajar. Adakah ibu bapa lepas dosa? Okey. Tengok. Anak tak ikut apa yang kita ajar, memang tak ikut langsung ke boleh ikut? Enggak, Ustaz. Saya dah ajar anak saya ni, Ustaz. Dah setahun, dah 5 tahun dah, Ustaz. Tapi tak ikut-ikut. Itu dia. Itu tu kena nilai balik tu. Saya cakap saya tak tahu je lah. Tapi selagi mana kita kan kenal anak kita. Kan? Kena kenal anak kita juga. Selagi mana kita tahu anak kita ni boleh dididik, selagi itulah didiklah dia. Didik dia dengan penuh kasih sayang. Jangan didik dia ganas-ganas. Kadang itulah mak ayah pun kena ada ilmu nak didik anak ni. Kan? Okey. Okey, thank you. Jawab soalan. Ada tanya soalan ke? Gitulah. Belajar fardu ain kira lepaskan, Ustaz, dalam live. Dia tak kisah. Belajar fardu ain tak kisah dalam live ke, tengok rakaman ke, bersemuka ke, tak kisah. Yang penting faham. Itu utama tu, belajar faham. Kan? Cumanya berbezanya. Apa bezanya? Bezanya kalau kita bersemuka dengan guru kita, duduk berhadapan, ada barakah. Dia ada, orang panggil apa? Ada apa tu punya ayat tu? Minta maaf, saya lupa juga. Kan? Tu dia. Gitulah. Tak kisahlah kita belajar apa. Yang penting betul lah. Yang penting ilmu yang kita belajar tu betul. Jangan belajar ilmu salah. Okay. Kadang ikut, kadang tak ikut. Okay. Waktu dia tak ikut tu, tegur dia, tegur. Mak ayah kena tegur. Okay. Cakap anak, nasihat baik-baik. Okay.
Abang ni tak boleh buat ni bang. Kena buat betul-betul. Nanti lama-lama anak kita faham lah. Okey Jadi gitu faham. Dan kita masuk semula pada kitab Matan Faridah. Faridatul Faraid fi ilmi aqaid. Pada bicara ilmu tauhid. Cumanya tuan-tuan cik puan, hari ni saya nak cerita sedikit lah. Saya nak terangkan dekat tuan-tuan cik puan perkara berkaitan dengan mazhab. Ni, perkara berkaitan dengan mazhab. Terima kasih yang bagi gift. Semoga dimurahkan rezeki. Saya nak tanya tuan-tuan cik puan, akidah kita apa tuan-tuan cik puan? Siapa boleh respon? Ni saya dah diri ni biar ni ganas sikit. Apa akidah kita? Siapa boleh respon? Waalaikumsalam Puan Zaitun. Akidah kita apa tuan-tuan cik puan? Cuba respon sikit. Kita tengok. Kan? Apa yang tuan-tuan cik puan tahulah. Apa yang tuan-tuan cik puan tahu, tak apa, respon je. Sunnah wal jamaah. Ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Sunni. Power ni. Sunnah. Okey. Jadi kita punya akidah kita adalah ahli sunnah wal jamaah. Saya tulis gini je boleh Saya tulis gini je boleh Baik. Dan dalam ahli sunnah wal jamaah ada mazhab. Tahu tak tuan-tuan cik puan? Ada pecah 3 mazhab dalam ahli sunnah wal jamaah. Ni dia. Tengok betul-betul Tengok betul-betul. Pecah 3. Semua pecah 3 ustaz? Ya memang betul. Memang semua pecah 3. Okey. Yang pertama, mazhab pada tauhid. Mazhab pada tauhid. Yang kedua, mazhab pada fiqh. Dan yang ketiga, mazhab pada tasawuf. Okey. Ni dia. Pergi pada yang pertama. Apa mazhab tauhid kita tuan-tuan cik puan? Siapa tahu tolong respon. Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i. Jawapan lain? Asy'ariyah wal Maturidiyah. Betul. Tauhid kita ada pegang pada 2 mazhab. 2 mazhab. Yang pertama Asy'ariyah. Asy'ariyah. Yang kedua Maturidiyah. Maturidiyah. Okey. Inilah 2 mazhab yang kita pegang. 2 mazhab yang kita pegang. Sekejap tuan-tuan cik puan macam tak tegak lah. Saya bagi adjust sikit. Bagi nampak. Sekejap Inilah dia 2 mazhab yang kita pegang. Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah. Okey. Dan ini gelaran bagi pengikut dia. Nama imam siapa? Nama imam bagi Asy'ariyah adalah Imam Abu Mansur, Imam Abu Hasan. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ni dia. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Maturidi, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Inilah dia. 2 nama imam yang kita pegang. Kan? Biasa kan dengar kan? Biasa tak dengar dekat waktu solat Jumaat. Ni siapa yang orang Johor lah? Siapa sini ada orang Johor tak? Cuba respon sikit orang Johor. Orang Johor respon saya. Terima kasih. Yang baru masuk boleh bantu follow, share dan tap like. Jangan lupa tap like tuan-tuan cik puan. Tap like laju-laju.
Follow. Dah follow belum? Kan? Ada sini orang Johor tak? Ada orang Johor kan? Alhamdulillah ada orang Johor. Satu je orang Johor. Yang lain orang mana ni? Yang lain ni mana ni? Mata Pahat. Kan? Ada luar Johor ke? Dekat dalam saya punya live ni. Ada luar Johor ke? Biasa kalau yang saya buat live ni biasanya orang luar Johor je masuk. Oh Sabah, subhanallah. Hebat ni. Hebat ni semua ni. Orang Pontian. Sama lah. Kita Pontian juga. Saya Benut. Itulah. Alhamdulillah. Hebat ni. Jauh-jauh ke Mamang. Guru saya orang ke Mamang. Okey. Terbaik. Baik. Inilah yang kita pegang. Kan? Inilah perkara yang kita pegang. Subhanallah. Brunei pun ada. Masya Allah. Hebat orang Brunei. Dan inilah sepakat ijma' ulama' yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah pada ilmu tauhid mengikut dua imam ini. Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Inilah dia. Dua imam yang kita pegang. Tetapi, tanya lagi. Kita pegang mana satu? Adakah kita pegang dua-dua tuan-tuan cik puan? Ataupun kita pegang salah satu je? Kita pegang mana satu sebenarnya? Kan? Apa sebenarnya yang kita pegang? Iaitu kita kalau di bahagian belah-belah Nusantara. Belah-belah Nusantara. Okey, kita tak pegang dua-dua tuan-tuan cik puan. Kita tak pegang dua-dua. Kita di Malaysia. Di Malaysia. Bukan Malaysia lah, dia Nusantara. Nusantara ni bukan Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, lagi sekelilingnya lah. Thailand. Situ dia. Okey. Kita pegang Imam Asy'ariyah tetapi meraihkan pendapat Maturidiyah. Apa beza? Ada orang tanya, apa beza dia? Waalaikumsalam. Apa beza antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah tuan-tuan cik puan? Apa beza dia? Cuba respon. Apa beza? Kan? Biasa kita cakap kita meraihkan pendapat Maturidiyah. Okey, apa yang kita berbeza? Terima kasih yang bagi gift. Semoga dimurahkan rezeki. Subhanallah. Sifat 20. Ya, betul. Berbeza pada sifat 20. Iaitu apa? Iaitu kalau kita belajar sifat 20, maka kita akan ketahui Imam Asy'ariyah hanya mengambil pada 13 sifat sahaja. Imam Asy'ariyah. Imam Maturidi 20 sifat. Ini dia beza dia. 13, 20. Tapi kenapa nama dia 20 sifat? Sifat 20 Ustaz? Sebab kita meraihkan pandangan Imam Maturidi. Salah ke Ustaz kalau 20? Tak salah. Cumanya kalau dah belajar 13 sifat ni, sebenarnya kita dah menguasai 20 sifat. Macam mana tu Ustaz? Kalau itu kena bahas panjang lah. Tetapi secara asasnya tahu perkara ni. Kalau orang tanya apa beza kan? Inilah beza dia. Tak ada lain. Tak ada lain. Okay, faham Jelas tak? Jelas tak? Ke ada yang tak jelas? Kalau tak jelas, boleh tanya. Jangan risau. InsyaAllah boleh tanya tuan-tuan cik puan. Boleh tanya. Jangan risau. Saya tak makan orang. Jangan lupa tap like. Sambil dengar, sambil tap like. Okey jangan tak tap like lah. Nanti orang lain tak masuk. Okey. Seterusnya, pada ilmu tauhid dah settle. Masuk pula ustaz makan nasi. Makan nasi. Apa tu? Kita makan nasi lah. Makan nasi. Okey. Seterusnya pada ilmu fiqh pula. Pergi pula pada ilmu fiqh. Apa mazhab dalam ilmu fiqh? Kita mazhab apa tuan-tuan cik puan? Dalam ilmu fiqh. Okey. Kita mazhab apa tuan-tuan cik puan? Mazhab Syafi'i. Ya betul. Kita mazhab Syafi'i.
Tetapi kita juga meraihkan pendapat imam yang lain. Kita juga meraihkan pendapat imam yang lain. Okey? Faham Iaitu apa dia? Yang pertama imam siapa? Macam mana? Sini boleh Okey. Yang pertama imam siapa tuan-tuan cik puan? Okey. Siapakah imam mazhab yang pertama? Tengok. Siapa dia imam mazhab yang pertama? Ni tak dapat jawab ni, habis ni kena denda ni. Tak ada tuan-tuan cik puan. Imam Malik. Oh bukan. Bukan Imam Malik. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah. Ataupun kalau kita panggil dia mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah. Okey? Ni dia. Seterusnya, yang kedua. Siapa dia yang kedua? Betul. Yang kedua, anak murid kepada Imam Hanafi. Siapa anak murid Imam Hanafi? Siapa dia anak murid Imam Hanafi? Nak screenshot nota? Boleh. Tak ada masalah, boleh. Nanti tunggu habis live nanti kita bagi. Bukan. Ni dia. Anak murid kepada Imam Hanafi adalah Imam Malik. Ataupun kita panggil sekarang ni mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Okey. Seterusnya, yang ketiga. Siapa dia anak murid Imam Malik? Ni paling famous ni. Paling famous ni. Anak murid Imam Malik. Siapa dia? Imam Syafi'i. Ya betul. Anak murid pada Imam Malik, Imam Syafi'i. Ni dia. Dan yang terakhir, anak murid Imam Syafi'i siapa dia? Imam Hambali. Inilah dia 4 mazhab yang kita pegang. Okay? Bukan kita pegang 4-4. Kita berpegang pada salah satu. Iaitu apa? Kita berpegang pada mazhab Syafi'i. Pegang pada mazhab Syafi'i. Okey? Tetapi dalam masa yang sama, kita juga meraihkan pendapat lagi 3 imam. Faham tak? Kan? Ada beberapa perkara yang sebenarnya kita juga mengambil pendapat imam yang lain. Kan? Macam contoh, bayar zakat. Kan? Kita kan bayar zakat fitrah kan, tuan-tuan cik puan. InsyaAllah lah, dalam live ni semua insyaAllah lah bayar zakat fitrah. Kan? Pada zakat fitrah, sebenarnya yang kita guna sekarang ni adalah mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Itu bayar pakai duit. Bayar pakai duit. Kan? Kalau dalam mazhab Syafi'i, bayar zakat fitrah tu wajib dengan makanan ruji. Kalau kita sekarang ni beras lah. Wajib bagi beras. Gitulah. Ni nak lagi mudah faham lah. Nak lagi mudah faham. Okey. Itu dia. Faham Ni jelas. Pasal fiqh ada soalan tak? Ada soalan tak? Kalau ada soalan boleh tanya. Jangan kalau tak faham tanya tuan-tuan cik puan Jangan terapung. Ustaz, saya tak faham lah Ustaz. Tak faham tanya je. Jangan macam pening-pening. Jangan faham sendiri. Jangan faham sendiri. Okey? Kita terangkan. Saya bagi tahu tuan-tuan cik puan ni memang kita ajar ni paling detail. Orang kata paling level darjah 1 saya ajar. InsyaAllah semua boleh faham. Okey Ni dah faham belum? Pasal ilmu fiqh dah faham ke belum tuan-tuan cik puan? Cuba respon. Respon sikit. Pasal ilmu fiqh dah faham ke belum? Ke tak faham lagi? Faham? Dah faham? Okey, alhamdulillah faham. Baru seorang yang faham. Yang lain faham ke tak faham ni? Risau saya. Okey. Terima kasih. Jangan lupa tap like. Tap like tu macam mana? Tap like. Banyak sikit tap like. Kan? Bagi kawan-kawan, ajak kawan-kawan masuk. Kan? Kalau kita nak ikut mazhab lain, kena niat ikut mazhab tu ke Ustaz? Okey. Macam mana kita nak ikut mazhab lain Ustaz? Ni kaedah Nak
berpindah mazhab. Berpindah mazhab, wajib belajar ilmu tersebut. Okey, wajib belajar ilmu tersebut dan di manakah ambilan ilmu tersebut. Dia tak boleh main-main ada je. Contoh, kan? Terima kasih Wais Qarni, semoga dimurahkan rezeki. Contoh, dalam mazhab Syafi'i, kan? Menyentuh perempuan yang bukan mahram, batal wudu. Contohlah, saya ambil tu contoh. Batal wudu. Yang bukan mahram, batal wudu. Tetapi ada mazhab lain tak batal wudu. Contoh. Lepas tu kita biasa dengar, mazhab Syafi'i batal wudu ni, pegang perempuan yang bukan mahram ni. Lepas tu kawan kita datang, aku pernah dengar ada ustaz tu kata mazhab lain kata boleh. Kalau pegang perempuan bukan mahram tak batal wudu. Dengar tu tak boleh. Dengar tu tak boleh. Okey? Faham Dia macam mana nak taklid? Kena ada ilmu tentang perkara tersebut. Contoh nak solat mazhab lain, kena tahu mazhab apa. Kena tahu di manakah ambilan, di mana rujukan, kitab mana yang guna, kena tahu tu. Dia tak boleh dengar-dengar. Zaman sekarang ni orang banyak pegang dengar-dengar ni, ini bahaya ni. Saya banyak, bukan satu dua, berpuluh orang saya jumpa macam ni. Kan? Buat satu ibadat, bila kita tanya, ibadat ini siapa ajar ni? Adalah mas tu, aku dengar ada ustaz cakap. Dekat mana? Ada dekat TikTok mas tu. Dia lalu, lepas tu ustaz tu cakap, aku ikut lah. Nampak tu. Ramai tak orang buat? Ramai. Inilah menyebabkan menjadi kesalahan dalam belajar ilmu, dalam menuntut ilmu. Ambil amalan dengar-dengar. Ni bahaya tuan-tuan cik puan ni. Dia pun tak tahu amalan tu betul ke salah ke. Ikut je. Dia main bedal, sapu rata semua. Bahaya tak? Bahaya. Okey. Yang zakat tadi tu macam mana? Ulang sikit. Okey, zakat tadi saya cerita. Dalam mazhab Syafi'i, kan? Zakat fitrah wajib bayar dengan makanan harian. Makanan ruji lah. Ya tak apa, beras. Wajib bayar guna beras. Tapi kenapa kita bayar guna duit ustaz? Sebab kita berpegang pada mazhab Hanafi. Kita bertaklid pada mazhab Hanafi. Kena tahu tu tuan-tuan cik puan. Jangan tak tahu pula. Itu perkara penting tu. Okey? Bukan saja-saja boleh tukar mazhab. Lagi bahaya apa? Lagi bahaya kalau jadi satu lagi golongan mencampur adukkan mazhab. Ini lagi dahsyat. Ni dahsyat sangat ni. Buat semua benda tanpa pegang mana-mana mazhab. Tapi tuan-tuan cik puan, kita sekarang ni mazhab apa? Kita sekarang kan mazhab Syafi'i, maka beribadatlah secara mengikut mazhab Syafi'i. Itu je. Kalau pegang akak atau ibu sendiri tak apa. Akak dengan ibu tu kan mahram. Itu kan mahram. Pegang tak batal. Okey. Baru tahu sama-sama insya-Allah. Nampak tak? Ramai baru tahu ni. Ni saya risau. Inilah yang berlaku di kalangan umat zaman sekarang tuan-tuan cik puan. Kan? Mereka tidak diperhalusi, diperjelaskan tentang perkara fardu ain. Dan sehingga akhirnya mereka semua melebihkan perkara fardu kifayah. Ni yang kita risau. Kan? Fardu ain tak settle. Fardu kifayah pergi. Dah lompat dah. Okey. Tapi ramai yang tak tahu dan main bayar je zakat ikut yang ditetapkan oleh harga oleh kerajaan negeri. Tu kena tanyalah. Mungkin siapa-siapa boleh tanya. Terima kasih yang dah follow. Okey. Baik. Ni settle Pada fake ni settle. Kita apa? Kita wajib ikut mazhab Syafi'i. Salam apa yang tak settle Syekh? Tak, saya pun tak tahulah. Ada yang kata kita belajar tafsir dah cukup tanpa belajar
Siapa ajar ni? Cuba tanya dia, yang kata belajar tafsir pun dah settle tu, dia rujuk kitab mana? Kan? Kitab mana yang kata belajar tafsir pun dah settle dah? Ada, saya memang pernah dengar orang kata macam ni. Ustaz, kita sebenarnya ni tak payah belajar fardu ain, Ustaz. Belajar tafsir je dah cukup dah. Kan? Tu dia. Masa bayar zakat tu kena taklid mazhab Hanafi, Ustaz. Baik. Untuk nak berpindah, saya cerita sikit je lah. Tak ada dalam-dalam lah. Ni bagi tahu je lah. Nak pindah mazhab, wajib ada ilmu. Settle. Selagi mana tak ada ilmu, tak boleh. Ada kat FB, Ustaz. Lepas tu kita cakap, nak ambil ilmu, kena ada kitab. Jangan main ambil dekat internet yang tak ada rujukan. Ni yang kita risau, tuan-tuan, cik puan. Kan? Banyak orang zaman sekarang ni, dia banyak ikut. Lagi pelik perkara tu, lagi suka diikut. Kan? Banyak zaman sekarang ni, kita ajar kan. Saya kan selalu ajar ilmu tauhid. Kita ajar asas ilmu tauhid. Kan? Ni kita banyak ajar ilmu tauhid. Fardu ain tak settle. Fardu ain tak settle. Tetapi bila mana ada orang ajar perkara yang pelik ataupun perkara yang macam tak pernah dengar, kan? Kita suka ikut. Contoh macam apa? Contoh, sekarang ni saya banyak tengok dekat media sosial, orang ajar perkara nak tahu dalam diri ada apa. Ini paling banyak orang ikut. Ustaz bagi nampak bahagian tauhid tu, ni. Kan? Contoh macam apa? Saya tengoklah ada satu orang tu, dia ajar macam mana abang 6 ke 5? Okey. Ada orang tu, dia ajar. Okey, tuan-tuan, cik puan, saya ajarkan satu zikir yang tuan-tuan, cik puan boleh tahu dalam diri tuan-tuan ni ada khadam apa. Itu. Saya tengok dia buat live, Ustaz. Tuan-tuan, cik puan, kadang sampai puluh ribu yang tengok. Zikir, tuan-tuan, cik puan. Okey, zikir pukul 3 pagi, zikir la ilaha illallah. Nanti tuan-tuan, cik puan akan nampak dalam diri tuan-tuan, cik puan ada apa. Saya tengok tu power betul. Ramai orang ikut. Kadang bukan budak muda, kadang-kadang yang ikut tu orang tua. Kan? Zikir nak nampak dalam diri ada apa? Macam-macam lah. Kan? Bagi nama. Nanti saya akan bagi tahu dalam diri tuan-tuan, cik puan ada khadam apa? La ilaha illallah. Ini paling mengarut betul ni. Ramai bagi nama. Kan? Kita tengok bagi nama Ali, Abu, Zaitun, macam-macam lah nama. Okey. Baik. Macam mana keadaan tangan Imam Syafi'i ketika berdiri dalam solat sebab banyak sangat dalam internet? Boleh tengok dalam ni, dalam kitab Matla'ul Badrin ada cerita. Kan? Ataupun boleh juga buka dalam kitab Imam Nawawi. Kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Ni. Boleh tengok. Boleh buka kitab ni. Okey. Tu dia. Bang, Wahabi tu apa pula? Wahabi ni. Wahabi pula ni. Kena tanya dia lah. Wahabi tu apa pula ni? Okey. Zikir betul. Ramai orang belajar suka nak zikir boleh terbang. Selagi benda tu tak terapung, selagi tu dia tak percaya. Kan? Kita ajar asal, tak nak percaya. Dia nak ngajar yang ustaz tu kalau boleh terbang, terapung. Ni power ustaz ni. Okey. Settle Settle. Masuk pula pada ilmu tasawuf. Berapa mazhab kita dalam ilmu tasawuf? Ya. Berapa mazhab kita dalam ilmu tasawuf? Mazhab kita di dalam ilmu tasawuf ada pecah pada dua.
Dua. Mazhab kita dalam ilmu tasawuf. Okey. Itu dia. Kita berpegang pada dua mazhab. Yang pertama, siapa dia? Siapakah imam yang pertama pada ilmu tasawuf kita pegang? Imam Abu Junaid Al-Baghdadi. Imam Abu Junaid Al-Baghdadi. Baghdadi ni bukan Baghdadi yang tu kelas Al-Baghdadi tu. Bukan. Ni Al-Baghdadi ni nama tempat. Baghdad, dekat Baghdad. Jadi gelaran dia Baghdad. Betul. Dan yang kedua adalah Imam Ghazali. Imam Al-Ghazali. Inilah dua imam yang kita pegang. Ustaz, boleh tak nak pegang imam lain? Boleh. Boleh. Selagi mana sealiran dengan dua imam ni, kan? Boleh kita pegang. Macam contoh, pada ilmu tasawuf, kami menggunakan kitab Hidayatus Salikin. Nukilan daripada karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Nukilan daripada kitab Siyarus Salikin. Kan? Pengarang yang sama, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dan kitab Siyarus Salikin adalah nukilan daripada kitab Bidayatul Hidayah. Iaitu apa? Imam Ghazali. Itu dia yang kita pegang. Okey? Cantik, dah faham? Wahabi pecat 25 imam ustaz sebab baca doa kunut. Allahu Akbar. Kenapa nak kena pecat ni? Kenapa nak kena pecat? Tak payahlah pecat. Kata meraihkan. Kalau meraihkan janganlah pecat. Kenapa keluarkan akidah 4 imam besar dalam bab tauhid? Kenapa keluarkan akidah 4 imam besar dalam ni. Kenapa ilmu tauhid guna Asy'ariyah Maturidiyah? Kenapa ilmu fiqh guna 4 mazhab? Kenapa tak sekali? Tauhid guna 4 mazhab, fiqh guna 4 mazhab, tauhid pun guna 4 mazhab. Macam tu ke? Senang je jawapan dia. Kan? Kerana 4 mazhab ini mereka menyusun ilmu pada perkara fiqh, pada perkara fikih, pada perkara fiqh. Mereka menyusun. Kan? Kenapa tauhid ikut Imam Asy'ariyah dengan Maturidiyah? Kerana yang menyusun cara ilmu tauhid tu dua imam ini. Itu je. Okey. Kenapa tak nak guna akidah Imam Syafi'i? Kerana itu ijma' ulama. Sepakat ulama mengatakan kita berpegang pada Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Kan? Kenapa tak? Okey. So kalau berakidah Imam Syafi'i kurang tepat ke? Bukan kurang tepat. Kerana kaedah ataupun akidah Imam Syafi'i mereka apa? Mengikut akidah salaf. Itu je. Gitu je bahas dia. Kita Asy'ariyah apa? Kita khalaf. Okey. Dalam berakidah Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, diorang tak pernah sesat kan? Setuju kan? Betul. Tapi kenapa tak ikut akidah mereka? Ini banyak soalan ni. Soalan seperti ni dah biasa dah. Dah sangat-sangat biasa ditanya oleh golongan Wahabi. Bukan saya reka. Memang kalau setiap kali saya live, memang inilah soalan-soalan dia. Dan kita pun dah lali dah. Dah biasa dah. Okey. Setuju tak Imam Abu Hasan dulu Mu'tazilah umur 40? Itu memang sejarah dia. Itu memang sejarah. Tapi adakah kita mengikut Mu'tazilah? Tak. Kita ikut ni. Okey. Saya nak tanya, adakah orang yang sesat selama-lamanya sesat? Cuba tanya, cuba respon. Adakah orang yang sesat selama-lamanya? Contoh, kalau sekali dia sesat, sampai mati dia sesat. Adakah seperti itu? Cuba respon. Saya nak tanya jugalah. Saya nak tanya juga. Adakah orang yang sesat, bila mana dia sekali sesat, sampai mati dia sesat?
Kan? Tidak. Tak. Kan? Ha. Okey? Bukan setakat sesat. Para sahabat dulu kufur. Baru masuk Islam. Ha. Kenapa bab akidah mesti Asy'ariyah je? Akidah Syafi'i, Ahmad? Sebabnya 4 mazhab tidak menyusun pada perkara akidah. Ha. Faham tak? Jelas tak? Khilaf bab dia Mu'tazilah ke tak? Tak. Aduh, dia kan dah bertaubat. Tak baca sejarah ke? Ha. Kita tak keluarkan dia dari aswaja. Okeylah. Ustaz rujuk kitab mana ustaz yang kata kena pegang Asy'ariyah ni? Buka kitab Matan Faridah. Ha. Buka kitab Matan Faridah. Ha. Okey? Boleh buka pada muka surat yang ni. Muka surat yang kedua. Buka. Kan? Okey? Nak solat ustaz kena ada akidah dulu. Tanya soalan. Insya-Allah, tanya soalan kita tak nak gaduh. Kita nak gaduh. Kan? Kita kan kata meraihkan. Ha, kan katanya meraihkan. Kenapa tak nak meraihkan? Ha, saya dah ulang berapa kali dah? Ratus ribu kali. Ni, buka ni. Ha, okey. Mana ni? Muka surat yang kedua 1, 2, 3, 4. Okey. 5. Maka datang ia dengan kepujian Allah Ta'ala, akidah yang sebenar, yang elok cahayanya, lagi yang mengandungkan iktikad ahli sunnah dan ketetapan penunjuk yang diam pada hati orang yang mukmin. Aku lindungkan dia dengan Allah Ta'ala pada iktirad yang diserupakan dengan syaitan, yang dibangsakan kepada Imam Abi Hasan Al-Asy'ari mazhabnya pada ilmu tauhid. Okey? Nampak tak? Bukan saya kata kena ikut Asy'ariyah, ulama yang kata. Lainlah kalau saya yang kata, tuan-tuan cik puan. Okey, tuan-tuan cik puan, kita kena pegang akidah si fulan. Kan? Lepas tu orang tanya saya, ustaz rujuk mana? Ini memang ilmu saya, kena ikut. Tak bolehlah macam tu. Kan kita dah belajar, nak ambil ilmu wajib ada rujukan. Okey? Okey. Kalau dah belajar sejarah, mesti dah tahu dah kenapa ikut tauhid Asy'ariyah. Kan? Kalau dah tahu sejarah Imam Asy'ariyah, mesti dah tahu jawapan kenapa ikut akidah Asy'ariyah. Okey, faham tak? Ini je. Okey. Imam Syafi'i tak ada akidah ke? Dahsyat ni. Dahsyat. Power. Maksud saya ada ulama khilaf bab dia fahaman Mu'tazilah. Oh, tu tak betul tu, tak betul. Kan? Kan sudah bertaubat. Okey. Alhamdulillah, faham. Cantik tu. Okey. So faham kenapa kena ikut tauhid Asy'ariyah dengan Maturidiyah? Faham? Bukan saya kata, ulama yang kata. Dan perkara ini juga dipegang oleh ahli sunnah seluruh dunia. Seluruh dunia pegang Asy'ariyah. Bukan sebab apa? Sebab zaman sekarang ni orang pelik. Kan? Dia kata, negeri lain tak ada pun ustaz bising-bising Asy'ariyah Maturidiyah. Sebab tak duduk negeri lain, negara lain memang Cuba pergi duduk negara lain. Ini juga yang diorang pegang. Kan? Ini yang diorang belajar. Dia salah faham apa? Dia ingat yang pegang Asy'ariyah Maturidiyah ni hanya Malaysia saja. Saya pelik juga dengan satu golongan ni. Dia ingat yang pegang Asy'ariyah Maturidiyah tu Malaysia je kot. Dia ingat negara-negara lain tak ikut Asy'ariyah Maturidiyah. Okey, Imam Syafi'i akidah apa? Akidah salaf. Pegangan salaf. Itu dia. Okey?
Ya memang betul. Imam Syafi'i bukan akidah Asy'ariyah. Dia golongan salaf, akidah salaf. Kita khalaf. Kenapa? Nak saya terangkan ke? Tuan-tuan cik puan, tahu tak apa itu salaf dengan khalaf? Sebab tu saya kata tuan-tuan cik puan, belajar fardu ain. Okey, belajar fardu ain. Dah tu kenapa nak ikut akidah bekas orang yang pegang Mu'tazilah? Saya nak tanya, adakah Asy'ariyah ni Mu'tazilah? Adakah 13 sifat ni Mu'tazilah, tuan-tuan cik puan? Saya tanya. Orang dah tanya, kita kena tanya balik. Adakah sifat 20 ni pegangan Mu'tazilah? Kan? Cuba respon. Ni 20 ni, sifat 20 ni Mu'tazilah ke? Okay. Sebab tu saya kata tuan-tuan cik puan, ni akibat apa? Akibat tidak belajar. Orang dah ulang berapa kali dah bertaubat. Ada ulama cakap Imam Abu Hasan Asy'ari tak pernah berpahaman. Ni dia. Okey, bukan, betul memang bukan. Okey? Ya, salaf. Kenapa keluarkan salaf dalam bab akidah? Okey, macam ginilah. Okey? Sebab tu saya kata tuan-tuan cik puan, kenapa ni? Sebab tak belajar asas. Tak belajar asas, rosak. Sebab tu saya kata tuan-tuan cik puan, kena buka kitab. Tak dapat tidak, buka kitab. Okey? Kena buka kitab tuan-tuan cik puan. Kalau buka kitab, baru dapat jawapan. Okey? Inilah dia. Kan? Sebab tu saya kata, orang awam, asas dulu. Ini asas tak nak belajar. Nak terus belajar tinggi-tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya terbang. Ni lah bahayanya. Kan? Ini paling asas ni. Okey? Itu baru bercara dia. Kan? Sebab itulah kami ada buka kelas tuan-tuan cik puan. Kelas pengajian fardu ain. Mengikut aliran ahli sunnah wal jamaah. Pada ilmu tauhid, kami berpegang pada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Menggunakan kitab matan faridah. Okey? Pada ilmu fiqh, kami berpegang pada Imam Syafi'i. Dan meraihkan lagi 3 imam. Kita gunakan kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Okey? Selain Asy'ariyah Maturidiyah memang sesat total ke? Selain Asy'ariyah Maturidiyah tu, dia pegang apa? Kena tanya juga, pegang apa? Kan? Kalau pegang pahaman sendiri, memang sesat. Okey? Okey, boleh. Seterusnya. Dan pada ilmu tasawuf, kami berpegang pada 2 imam. Imam Abu Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Kami menggunakan kitab Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin. Inilah kami gunakan. Okey. Ni dia. Terima kasih bagi gift. Semoga dimurahkan rezeki. Allahu Akbar. Terima kasih sangat-sangat. Jangan lupa tap like. Bukan. Kita nak bagi orang faham ni. Ramai tak faham ni. Antara salaf dengan khalaf. Okey. Ramai orang tak faham tentang salaf dengan khalaf ni. Saya cerita sikit boleh tak? Masa dan Abia dah tak sempat tuan-tuan cik puan. Macam mana ni dah tak sempat dah. Saya cerita sikit. Okey? Boleh tak? Nak saya cerita tak? Orang gaduh salaf khalaf. Kan? So, kenapa buang ni? Ni habis semua dia ceritanya. Orang suruh belajar tak nak belajar. Kan? Macam tu lah. Waktu exam, jangan risau, saya buat gambaran. Saya lukis. Macam kita lah. Dulu kat sekolah, waktu cikgu ngajar tak nak belajar betul-betul. Waktu exam tahu-tahu nak jawapan saja. Inilah masalah kita sekarang. Okey. Saya cerita. Ustaz, bab ni tolong record. Dah cerita dah. Guru saya dah pernah cerita dah. Boleh tengok dekat VTT kami yang bahagian bawah-bawah. Saya ceritalah.
bila mana nak sebut pasal khalaf dan khalaf, kita kena lalu timeline. Timeline. Ni bukan timeline yang abang whiteboard bukan. Dengar betul-betul. Ni dengar ni, saya ulang sekali je ni. Saya ulang sekali je ni. Baik. Ni nama dia timeline Timeline. Nampak tak Okey. Timeline ini adalah timeline zaman. Baik. Yang dikatakan salaf kan? Yang dikatakan salaf memang betul sabit dengan hadis Rasulullah, iaitu zaman yang terbaik adalah zaman 300 tahun selepasku. Tengok. Ni zaman yang pertama. Yang kedua. Ni zaman yang ketiga. Baik. Ini apa? Ini zaman Rasulullah. Ni yang pertama ni zaman Rasulullah. Baik. Ini 100 tahun yang pertama. Okey. Sekejap. Bukan sini tempat dia. Ini 100 tahun yang pertama. Ini 100 tahun yang kedua. Dan ini 100 tahun yang ketiga. Dengar betul-betul. Dia ada 3 kurun. Kurun yang pertama, ini nama dia apa? Ini nama dia adalah zaman para sahabat. Para sahabat. 100 tahun yang pertama digelar zaman para sahabat. 100 tahun yang kedua, nama dia zaman tabi'. Zaman tabi'. Iaitu apa? Orang yang mengikut akan para sahabat. Dengar betul-betul, dengar dulu. Ni sibuk sangat nak tanya. Dengar dulu. Okey. Dan 100 tahun yang ketiga digelar zaman tabi'in. Tabi'in. Iaitu apa? Orang yang mengikut akan tabi'. Ini dia. Dan 3 zaman ini digelar sebagai salaf. Inilah yang dikatakan golongan salaf. Betul kata salaf bukan orang. Salaf tu zaman. Ni zaman salaf ni. 300 tahun ni nama dia zaman salaf. Habis ustaz, yang lepas ni apa? Selepas daripada 100 tahun ni, yang ketiga ni, selepas ni sampailah sini. Ni apa? Ni kiamat lah. Sampailah kiamat. Digelar apa? Orang dekat sini kan, sini sampai ni digelar sebagai khalaf. Sekejap. Pak, tulisan pun dah saya ingat dah. Digelar sebagai khalaf. Nampak tak? Dan kita dekat mana? Kita dekat khalaf. Okey. Ustaz, apa beza salaf dengan khalaf? Nanti orang tanya juga, apa beza salaf dengan khalaf? Salaf adalah golongan yang mereka mengambil hukum direct Al-Quran. Al-Quran. Ni. Okey. Mereka digelar golongan mujtahid. Ni digelar sebagai golongan mujtahid. Apa dia golongan mujtahid ni? Orang yang ada ijtihad, boleh mengeluarkan hukum direct daripada Al-Quran. Kan? Contoh, baca Al-Quran, boleh keluarkan direct terus. Itu digelar salaf. Mereka lah digelar salaf. Sebab tu saya nak tanya tuan-tuan cik puan, ada tak dekat sini orang yang boleh keluarkan hadis, keluarkan hukum direct daripada Al-Quran? Cuba respon. Cuba respon. Saya nak tanyalah dekat tuan-tuan cik puan, siapa dekat sini dia adalah golongan mujtahid?
yang memang betul. Buka Al-Quran, baca Al-Quran, boleh keluarkan direct terus. Okey? Ada tak? Tak ada. Siapa ada, kan? Kita boleh report dia. Saya kata dekat sini, saya tak kata golongan salaf. Golongan salaf memang golongan mujtahid. Okey? Habis Ustaz, apa pula beza dengan khalaf? Khalaf adalah golongan yang memahami Al-Quran daripada apa? Takwil. Dengan cara apa? Mentakwilkan. Dan takwil ini diambil kaedah daripada ijma' ulama. Ni dia. Kita ni ikut salaf tak? Kita ikut khalaf. Dah kata dah kita ikut khalaf. Kan? Kita ikut khalaf tuan-tuan cik puan. Sifat 20 kat mana? Kan? Sifat 20 kat sini lah ni. Ni sifat 20. Ni. Tuan datang tanya. Ikut salaf melalui apa? Cuba tuan jawab. Saya nak tanya. Ikut salaf guna apa? Salaf tu siapa Ustaz? Salaf ni golongan ni 300 tahun selepas Rasulullah, mereka adalah digelar sebagai salaf. Okey? Salaf. Zaman. Dengar. Bukan golongan. Daripada zaman. Kita ikut khalaf, betul. Yang mengikuti salaf kan? Tak faham ni. Nabi, sahabat, okey. Macam mana yang zaman sekarang ni, betul. Dia kata, saya salaf Ustaz. Saya nak tanya, macam mana awak boleh kata awak salaf? Bagaimana awak mengikut Nabi, ijma' Nabi, para sahabat, tabi'in? Macam mana? Cuba, saya nak juga tahu. Saya nak juga tahu macam mana tuan-tuan cik puan boleh cakap tuan-tuan cik puan ikut Nabi, para sahabat, tabi'in. Daripada mana? Cuba cerita. Jangan risau, saya bagi. Daripada hadis. Okey. Macam mana tuan-tuan cik puan faham hadis tu? Tuan-tuan cik puan belajar dengan guru ke tak ni? Ikut ulama yang ikut salafus soleh. Saya nak tanyalah, ulama mana? Kan? Syafi'i. Belajar direct dengan Imam Syafi'i ke macam mana? Okey? Kan? Macam mana? Ya, memang betul Imam Syafi'i. Macam mana awak faham perkataan Imam Syafi'i? Kitab-kitab dia. Yelah, macam mana awak faham perkataan kitab-kitab Imam Syafi'i? Awak faham sendiri ataupun ada guru yang ajar? Ustaz-ustaz yang ajar kitab. Ustaz tu ulama tak? Ustaz bukan ulama. Ustaz bukan ulama. Nampak? Orang beza, orang salah faham kat sini. Dia salah faham. Ustaz dengan ulama. Kita dah tahu, ulama memang diiktiraf seluruh dunia. Jadi anda ikut ulama mana? Siapa? Awak ikut ulama mana? Okey? Kenapa ada orang claim Ustaz Malaysia tu ulama mereka? Sebab mereka tak belajar prosedur ilmu, itu je. Sebab mereka tidak mempelajari prosedur ilmu yang sebenar. Dia anggap apa? Dia anggap semua ustaz ulama. Salah. Okey? Kan? Salah. Sebab apa? Bila mana kita pegang ustaz itu ulama, kan? Akhirnya kita akan buat perkataan apa? Ustaz kot takkan salah. Nampak? Dah gitu, salah. Ulama tu ahli ilmu Ustaz. Tak. Bukan. Salah perbahasan tu. Ulama adalah orang yang disepakati. Dia punya kalam dia tu disepakati oleh
seluruh dunia boleh pegang perkataan dia tu. Ni dia. Kan? Kadang-kadang ustaz-ustaz ngajar, betul. Dia tak sebut pun dia ni ulama. Kita je yang sibuk-sibuk kata ni ulama ni. Okey? Itu dia. Awak apa ni? Awak ikut definisi ulama dekat Dewan Pustaka ke macam mana ni? Betul, kita je pandai-pandai label orang tu ulama. Orang lain tak sebut pun dia ulama. Kita je yang pandai-pandai ikut. Kan? Sedangkan kita tahu ulama, perkataan ulama tak boleh tolak. Kan? Okey? Khalaf ikut siapa ustaz? Khalaf ni. Inilah golongan khalaf. Pada tauhid ikut Asy'ariyah Maturidiyah. Pada fiqh ikut salah satu daripada 4 imam. Pada tasawuf ikut 2 imam ni. Inilah salaf. Khalaf, minta maaf. Okey? Faham tak? Oh, tak faham lagi ke? Macam mana ni? Okey. Dia jangan bahas pada bahasa. Bahas pada istilah. Okey? Alhamdulillah faham. Dah faham cantik tu. Kan? Sebenarnya Allah, kalau nak screenshot, saya tak tahulah. Kena screenshot 2 bahagian. Okey, ni bahagian yang pertama. Okey, ni bahagian pertama Okey, siapa nak screenshot dulu. 1 2 3 1 2 3. Ni bahagian yang kedua. 1 2 3 1 2 3. Ilmu mesti bersandar Al-Quran dan hadis. Salah. Kalau orang hanya pegang Al-Quran dan hadis, salah. Okey, saya cerita kat tuan-tuan cik puan. Sumber agama ada 4, tahu tak? Nampak, saya dah bawa ke sini ni. Ni dah paling ujung ni. Dah paling ujung. Okey. Sumber agama ada 4. 1 2 3 4. Ni dia. Center sikit ustaz. Allahu Akbar. Kena lukis. Betullah saya kata kena lukis. Dia orang ni tak faham ni, dia tak nak lukis. Ijma' qiyas tu datang kemudian. Maknanya kena tolak ijma' qiyas. Siapa yang cakap ijma' dengan qiyas ni kita tak berpegang? Tak apa. Jangan risau. Ini saya ulang balik ni. Saya ulang balik dekat pelajar saya yang kelas malam. Okey? Tu dia. Ijma' dan qiyas. Betul, memang betul. Ijma' dan qiyas pun bersumberkan Al-Quran dan hadis. So kenapa kita tolak ijma' ulama'? Lepas tu saya kata tuan-tuan cik puan, masuk kelas. Kita dah sediakan kelas dah tuan-tuan cik puan. Kelas fardu ain. Okey? Ya betul. Kan? Ijma' ulama' pun memang dengan qiyas pun memang ikut Al-Quran hadis. Kan? Cuma saya nak tahulah, yang boleh faham Al-Quran hadis, ulama' ke kita? Lepas tu saya kata, kan? Okey? Kelas online. Kita ada kelas online. Kita ada kelas online dengan offline. Nampak? Nak faham Al-Quran dengan hadis, ikut kefahaman ulama'. Kita baca Al-Quran hadis, kita faham sendiri. Ulama' baca Al-Quran hadis, faham ikut kefahaman ulama'. Saya nak tanya, ulama' dengan kita mana lagi pandai? Okey? Tu dia. Tak payahlah, tak payah ulang-ulang lah. Tak payah ulang-ulang. Kan? Ulama' zalam khalaf. Ya. Dah lah. Gitu je lah. Ulama' lagi pandai. Kita apa? Kita tak ada apa. Kita tak ada apa. Kita pun nak faham Al-Quran baca terjemah. Lepas tu saya kata, tuan-tuan, masuk kelas. Cumanya saya kata, kalau kita ada yuran bulanan, jangan risau. Yuran bulanan hanya RM50 saja, tuan-tuan cik puan.
50 je sebulan. Siapa nak boleh tekan dekat beg kuning, daftar. Boleh daftar. Ni, saya buka kat beg kuning tuan-tuan cik puan. Kita apa? Kita belajar ilmu yang sebenar ni. Dah lama sangat hidup dalam kesesatan. Dah lama sangat belajar benda salah, kan? Jadi bila dapat benda betul ni, bersyukurlah. Ni, saya buka lah. Siapa yang nak daftar kelas, boleh tekan dekat ni. Tekan dekat saya punya beg kuning. Yang saya pin tu, itu kelas pengajian fardu ain. Kita belajar apa? Ni, belajar tiga-tiga ni. Belajar tiga-tiga ni. Okay. Tak habis-habis ulang salafus soleh. Kenapa ni? Kenapa selalu sangat ulang salafus soleh ni? Okay. Betul. Kalau join kelas, memang akan dapat 3 kitab ni. Okay. Memang akan dapat 3 kitab ni. Siapa yang join kelas kami, memang akan dapat ketiga-tiga kitab ni. Okay. 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 Kitab mana? Kitab mana rujukan? Tuan Muzani rujuk kitab mana? Cuba tanya, rujuk kitab mana? Okay. Apa ni? Menurut Imam Asy'ari 12 saja sifat. Sebab wujud tu menurut dia ain maujud. Kitab mana tu? Kitab mana yang kata Imam Asy'ari pegang 12? Okay. Ni. Memang ini yuran pendaftaran. Dapat 3 kitab. Okay, dapat 3 kitab. Minta maaf lah, saya dah penat tulis. Esoklah saya sambung. Saya sambung esok. Tauhid kenapa tak ikut Imam Syafi'i? Nampak? Dia tanya lagi soalan ni, tuan-tuan cik puan. Tolong respon. Saya penat dah jawab. Cuk, seorang tolong respon, Daktam. Minta tolong tuan Daktam respon. Dia kata, kenapa tak ikut tauhid Imam Syafi'i? Okay. Kifayatul Awam. Depan saya kitab Kifayatul Awam. Mana yang kata 12 sifat? Ni. Seseorang yang mengetahui akidah yang 50. Nampak tak? Awak cakap Kifayatul Awam, kitab tu depan saya. Kan? Mungkin salah belajar tu. Okey. Setiap hari Jumaat pukul 8 malam kita punya kelas malam. Untuk pelajar baru malam. Dan tasawuf kenapa tak ikut Imam Syafi'i? Nampak? Tolong respon. Okey. Okey. Ni, dalam kitab ni pun sama juga. Sama juga. Okey. Tu dia. Jangan risau tuan-tuan cik puan, jangan risau. InsyaAllah kita belajar ni semua benda betul. Kalau tak percaya tuan-tuan cik puan boleh pergi jumpa mana-mana Tok Kadi ke, Tok Kadi pula. Kadi ke? Cakap, ni ustaz ni ngajar betul tak betul ni? Ustaz ni ngajar betul tak betul ni? Okey, tak apalah awak pegang tu je. Kami pegang 13 sifat. Tu sepakat ulama tu. 12 sifat kami tak pegang. Okey. Tok Kadi tu salah pula. Tak maaf tuan-tuan cik puan Okey. Tu saya kata nak belajar lebih detail ni masuk kelas. Tak pening dah, tak pening. Belajar asas je, tak pening. Jangan risau. Tak terbang. Okey. Itu dia. Saya dah beli macam mana? Okey. Siapa yang dah beli boleh kontak. Nanti saya kontak lah. Puan ni. Ataupun kontak saya. Puan Nur Marjan kontak nombor ni. Tak, saya padam dulu Saya padam dulu. Boleh kontak nombor ni. Nampak tak? Tak nampak Tak nampak saya centerkan sikit. Okey Kontak tuan ni, Puan Nur Marjan. Okey, tu dia. Sebab kita tak belajar asas. Betul saya kata tuan-tuan cik puan. Belajar fardu ain.
Ha. Okey? Ha. Ni insya-Allah ini boleh. Ni boleh. Saya dah biasa dah buat. Saya dah biasa dah buat panggil macam ni. Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan cik puan, itu sahaja. Okey. Tak apalah Tuan Elfat nak ikut. Tak ada masalah. Kan? Terima kasih bagi Giz, semoga dimurahkan rezeki. Okey. Kita pegang ni apa sifatnya cikgu. Itu kena masuk kelas. Nak mendalam kena masuk kelas. Okey? Dah. Tak apa. Kita pun kongsi juga. Saya mengikut ni kitab Matan Faridah. Okey, kita ikut kitab Matan Faridah. Okey. InsyaAllah. Kita minta maaf lah. Mungkin Tuan Alfat ni dia orang alim, kita orang biasa je. Okey. Betul. Kita memang ikut prosedur ilmu. Kita tak akan ajar benda pelik-pelik. Kita tak akan ajar benda yang melompat. Okey. Kita belajar satu persatu. Bukan saya kata saya tak tahu, cumanya mungkin belum sampai tahapnya. Gitu je lah. Saya belum sampai lagi tahap tu. Jadi kita pegang apa yang kita belajar sekarang. Okey? Tu dia. Okey. InsyaAllah lah tuan-tuan cik puan. Tak apa, jangan risau. Esok saya ulang lagi. Esok saya cerita balik. Saya cerita lagi. Jangan risau tuan-tuan cik puan. Ikutlah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ikut Asy'ariyah Maturidiyah Jangan ikut Wahabi tuan-tuan cik puan. Yang ngaku golongan-golongan salah ni jangan ikut tuan-tuan cik puan, bahaya. Saya kena cakap tuan-tuan cik puan. Sebab merosakkan umat. Jadi insya-Allah itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.